Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan beberapa perlawanan berlangsung di Liga Utama di Eropah. Di Liga Perdana Inggeris, Manchester City berjaya tumbangkan pasukan Brentford 3-1 di tempat lawan, dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. La Liga Spanyol, Rayo Vallecano tewas 2-1 kepada pasukan Sevilla, dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Roma menang besar 4-0 ke atas pasukan Cagliari, dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Manchester City semakin menghampiri pasukan Liverpool. Manchester City semakin menghampiri kedudukan pasukan Liverpool sebagai pendahulu Liga selepas mereka berjaya tundukkan pasukan Brentford 3-1 pada awal pagi tadi. City bagaimanapun dikejutkan terlebih dahulu dengan jaringan pembukaan yang dilakukan oleh pasukan Brentford pada minit ke-21 oleh Neil Maupay. Phil Foden kemudian berjaya menyamakan kedudukan sebaik saja sebelum separuh masa pertama tamat, menjadikan kedudukan satu sama ketika menuju ke bilik persalinan. Babak kedua jelas milik pasukan Manchester City apabila Phil Foden sekali lagi meledak gol kedua dibantu oleh perancang utama mereka, iaitu Kevin De Bruyne. Foden melangkapkan hat-tricknya pada minit ke-70 dan kali ini dibantu pula oleh Erling Haaland. Tiga mata yang sangat berharga berjaya diperoleh oleh pasukan Manchester City yang kini berjaya merapatkan jurang mata kepada hanya 2 mata dengan pasukan Liverpool sambil mereka mempunyai kelebihan dengan masih lagi kurang satu permainan. Mereka seterusnya akan bertemu dengan pasukan Everton dan dijangka akan tidak berdepan dengan masalah untuk menang sekaligus memintas pasukan Liverpool selaku pendahulu Liga Perdana Inggeris. Roma kejar kedudukan 4 terbaik Serie A. Pasukan Roma kini kembali menemui rentak kemenangan selepas berjaya menewaskan pasukan Cagliari 4-0 pada awal pagi tadi. Roma menggunakan sebaik mungkin kelebihan pemain di tempat sendiri untuk memastikan mereka memperoleh kemenangan keempat secara berturut-turut dalam kesemua kejohanan yang mereka sertai. Situasi kali ini berbeza semasa di bawah kendalian Jose Mourinho yang memperlihatkan mereka tidak begitu konsisten untuk mencapai kemenangan. Gol pertama Roma dalam perlawanan ini telah disumbangkan oleh Lorenzo Pellegrini seawal minit kedua permainan, dan seterusnya Paulo Dybala menjadikan kedudukan 2-0 dengan Pellegrini memberikan assist kepadanya kali ini. Cagliari mempunyai peluang untuk merapatkan jurang gol pada minit ke-44, tetapi penalti yang diberikan oleh pengadil perlawanan telah dibatalkan setelah review semula dilakukan menerusi VAR. Sebaliknya, pasukan Roma pula berjaya memperoleh sepakan penalti disempurnakan oleh Dybala untuk menjadikan kedudukan 3-0 sebelum Dean Huijsen memastikan kemenangan bergaya 4-0 mereka dengan gol keempat pada minit ke-59. Mereka kini hanya satu mata di belakang pasukan Atalanta yang berada di tangga keempat Liga, dan jika mereka terus konsisten, tidak mustahil untuk mereka lakukannya pada hujung musim nanti. Lisandro Martinez akan berehat sekurang-kurangnya 8 minggu. Pemain pertahanan pasukan Manchester United, Lisandro Martinez, yang disahkan mengalami kecederaan lutut semasa mereka menewaskan pasukan West Ham hujung minggu lalu, akan berehat sekurang-kurangnya selama 8 minggu. Martinez dilaporkan mengalami kecederaan pada ligamen lutut sebelah kanan yang memaksa untuk dia keluar pada minit ke-71 selepas hanya melakukan 4 penampilan sepanjang musim ini. Dia mengalami kecederaan tersebut selepas pemain fullback pasukan West Ham, Vladimir Koval, dilihat terjatuh dan menimpa lutut kanannya. Martinez cuba untuk meneruskan permainan selepas insiden tersebut, tetapi mengambil keputusan untuk meminta digantikan. Pengurus pasukan Manchester United, Erik ten Hag, nyata kecewa dengan insiden yang berlaku itu dan menyifatkan ianya sebagai sesuatu perkara yang malang berlaku ke atas Martinez. Manchester United telah mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai kecederaan MCL yang dialami oleh pemain itu dan berharap anggaran masa selama 8 minggu yang diberikan itu dapat digunakan sebaiknya untuk proses pemulihan. Mauricio Pochettino dalam bahaya. Pengurus pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, dilihat berada dalam kedudukan semakin berbahaya selepas melakukan 10 kekalahan daripada 23 perlawanan Liga dalam musim ini. Mereka kini berkedudukan tangan ke-11 di mana kedudukan terburuk mereka selepas ketiadaan pemilik sebelum ini iaitu Roman Abramovich. Pochettino memohon sokongan penuh daripada para penjoko tegar mereka walaupun mendapat cemuan dan juga kritikan semasa mereka tewas 4-2 kepada pasukan Wolves di gelanggang sendiri beberapa hari yang lalu. Pengurus itu juga memohon maaf di atas prestasi mereka tidak memenuhi impian. Kebanyakan peminat mereka mahukan keputusan lebih positif memandangkan perbelanjaan
kesalahan yang sangat besar telah dilaburkan pada musim panas sebelum ini. Pochettino juga mengambil tanggungjawab penuh di atas prestasi buruk mereka pada ketika ini dan sanggup menerima apa saja kritikan demi untuk memastikan mereka berjaya suatu masa nanti. Deco perjalanan situasi pengganti Xavi di Barcelona. Sporting Director pasukan Barcelona, Deco, tampil untuk memperjelaskan situasi yang sedang berlaku ketika ini, di mana Xavi sah akan meninggalkan pasukan pada penghujung musim ini. Deco juga menegaskan yang terang perbincangan sedang berlaku pada ketika ini, di mana nama Jurgen Klopp sudah hebat diperkatakan bakal menjadi pengganti Xavi di Barcelona. Deco juga berkata yang kelab juga tidak memulakan lagi pencarian untuk posisi terhangat dalam kelab tersebut. Ketika ditanya mengenai kemungkinan Klopp akan dipilih untuk menjadi pengurus Barcelona, Deco hanya memuji apa yang berjaya Klopp lakukan sepanjang beliau di Liverpool, tetapi dia menolak untuk bercakap mengenainya pada ketika ini. Beberapa nama lain dipercayai turut berada dalam senarai mereka pada ketika ini, seperti dua orang legenda kelab, iaitu Rafa Marquez dan juga Thiago Motta. Mana Neuer mahukan juga Klopp? Kapten pasukan Bayern Munich, Manuel Neuer, menyambut baik idea untuk mereka cuba mendapatkan Jurgen Klopp untuk menjadi pengurus mereka di Bayern Munich. Selepas beliau mengumumkan beliau akan meninggalkan pasukan Liverpool pada penghujung musim ini, Klopp dengan jelas mengatakan beliau tidak akan terlibat dengan mana-mana bidang bola sepak selama sekurang-kurangnya setahun selepas peletakan jawatannya dan juga tidak mahu kembali ke Liga Perdana Inggeris sebagai tanda hormatnya kepada pasukan Liverpool. Neuer yang juga penjaga gol utama pasukan Jerman menyokong penuh idea untuk membawa Klopp kembali ke Bundesliga, tetapi itu semua terpulang kepadanya. Dia juga dapat membayangkan yang Klopp satu hari nanti akan bergelar jurulatih pasukan kebangsaan Jerman dan itu sudah pasti akan menyenangkan banyak pihak. Vinicius Junior beri bayangan Mbappe akan ke Real Madrid. Pemain sayap pasukan Real Madrid, Vinicius Junior, memberikan bayangan yang Kylian Mbappe sudah hampir pasti akan menyertai mereka sebab saja kontrak pemain itu tamat nanti. Perkara ini timbul apabila Vinicius Junior telah memberikan tanda like kepada posting yang telah dikelakar oleh sneaker shopping yang mengatakan Kylian Mbappe akan menyertai pasukan Real Madrid. Situasi ini telah menaikkan lagi spekulasi perpindahan pemain penyerang tersebut yang sebelum ini dilaporkan sudah menerima secara lisan tawaran yang diberikan oleh pasukan Real Madrid. Paris Saint-Germain sehingga kini masih lagi cuba untuk memujuk Kylian Mbappe supaya melanjutkan kontrak bersama dengan mereka kerana tidak mahu pemain itu keluar secara percuma sebab saja kontraknya tamat pada hujung musim nanti. Kita ke perkembangan jendela perpindahan pemain. Chelsea sedang berkira-kira untuk pecat Pochettino. Coach chairman pasukan Chelsea, Behdad El-Bali, sedang berkira-kira untuk memecat pengurus mereka pada ketika ini, iaitu Mauricio Pochettino, dengan serta-merta dan akan cuba menjadikan Xabi Alonso sebagai pengurus mereka seterusnya, kalau dia nak. Walaupun situasi berkaitan pengurusan tidak berada dalam keadaan yang baik, Chelsea masih ada perancangan lain, iaitu untuk cuba membawa masuk penjaga gol pasukan AC Milan, Mike Mignon, yang dianggarkan bernilai sekitar 70 juta pound. Arab Saudi akan cuba sekali lagi untuk dapatkan Bruno Fernandes. Kelab daripada Arab Saudi, Al Hilal, akan mencuba sekali lagi untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Manchester United, iaitu Bruno Fernandes, selepas mereka gagal untuk mendapatkannya pada bulan Januari yang lalu. Paris Saint-Germain mohon Mbappe untuk lewatkan keputusan mengenai masa depannya. Paris Saint-Germain memohon kepada penyerang mereka itu, iaitu Kylian Mbappe, supaya melewatkan pengumuman secara rasmi mengenai keputusan sama ada dia mahu melanjutkan kontrak bersama dengan pasukan ataupun sebaliknya. Paris Saint-Germain meminta Mbappe untuk menangguhkannya sehingga tamat kempen Liga Juara-Juara Eropah. Sementara itu, Real Madrid terus mendesak pasukan Paris Saint-Germain untuk melepaskan Mbappe, sambil mereka juga sedang mencuba untuk mendapatkan Bruno Guimaraes yang dilihat sebagai pengganti yang ideal kepada Luka Modric. Liverpool kenal pasti pengganti Mohamed Salah. Liverpool menamakan dua tonggak pasukan Barcelona, iaitu Rafinha dan juga Ansu Fati, yang berpotensi untuk menjadi pengganti kepada Mohamed Salah jika pemain sayap itu berhasrat untuk meninggalkan pasukan itu nanti. Liverpool bagaimanapun terpaksa berdepan dengan saingan daripada pasukan Spurs yang dikatakan sudah menemui ejen Rafinha untuk cuba mendapatkan pemain itu pada musim hadapan. Arsenal tetap mahukan Martin Zubimendi. Arsenal dilaporkan akan terus mendesak pasukan Real Sociedad untuk melepaskan bintang tengah mereka iaitu Martin Zubimendi pada musim panas nanti. Mereka kini berdepan saingan sengit daripada pasukan Barca dan juga pasukan Bayern Munich yang turut dikaitkan dengan pemain tersebut. Pep Guardiola sasar dua bintang pasukan Bayern Munich. Pengurus pasukan Manchester City, Pep Guardiola, menyasarkan untuk cuba mendapatkan dua bintang pasukan Bayern, iaitu Joshua Kimmich dan juga Jamal Musiala.
Rafael Varane mahu kekal dengan pasukan Manchester United. Selepas mengadakan pertemuan dengan pengurusnya iaitu Erik ten Hag, pemain pertahanan pasukan Manchester United, Rafael Varane, memilih untuk terus kekal bersama dengan United meskipun desas-desus pemanggilannya pada bulan Januari yang lalu begitu hangat diperkatakan. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.